Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari Kuman Kuman Pendidikan Kesihatan tahun 1. Okey, apakah murid-murid faham tentang kuman? Kuman ialah organisma kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar. Okey. Kuman, contohnya kalau awak pakai spek awak pakai spek, awak pandang tapak tangan awak yang baru sahaja sentuh kawasan yang kotor, awak tengok awak tak akan nampak kuman tu. Melainkan di bawah mikroskop, satu alat yang untuk kesan kuman tu saja yang boleh kita nampak kuman itu. Macam bergerak, okey. Jadi kuman ini tidak boleh dilihat oleh mata kasar kita. Okey. Kuman Pendidikan Kesihatan tahun 1. Kuman punca penyakit. Ya. Sekarang ini adalah satu berita yang cukup famous, iaitu wabak COVID-19. Malah ada banyak variants, delta yang timbul hasil daripada virus tersebut. Subhanallah. Jadi marilah sama-sama kita menjaga diri kita. Setiap kali bila kita dah keluar daripada tandas, kita basuh tangan kita. Okay, kita basuh tangan kita dengan sabun dan kita lap tangan kita dengan kain bersih. Okey, kuman punca penyakit. Boleh mencetuskan penyakit apa dengan kuman? Itu demam, batuk, bersin, selesema. Itulah yang cukup bahayanya. Sebab tu kita kena jaga rumah kita supaya rumah kita bersih. Supaya rumah kita bersih, persekitaran kita bersih. Kita berada di luar pun kita kena jaga kebersihan kita. Pakaian kita kena bersih, kena jaga. Okey. Dan juga bila kita berada di luar, kita sentiasa kita pakai mask. Pelitup muka, pelitup hidung, dan kita bawa hand sanitizer untuk kita membasmi tangan kita daripada bakteria dan kuman. Dan kita kena pastikan tangan kita ni bersih, dan bila kita pergi ke shopping mall ke apa, kita pakai glove, okey, supaya selamat jauh daripada kuman. Dan bila kita dah pakai glove tu, kita boleh buang balik glove tu, dan kita boleh pakai yang baru. Begitu juga dengan pelitup muka. Pergi ke satu tempat, contohnya ke shopping mall, kita dah pakai satu. Jadi kita pun buang balik pelitup muka tu, dan kita pun pakai yang baru. Okey, itu adalah contohnya. Okey. Okey. Kuman punca penyakit. Penyakit apakah yang dapat cikgu terangkan kat sini? Penyakit apakah bawaan kuman ini? Selain daripada demam, bersin, kurap, apa lagi? Iaitu dengan kuman ini merebak pada tubuh badan kita, boleh menyebabkan penyakit. Contohnya penyakit apa? Penyakit taun, cerik-berik. Itulah puncanya kalau kita tidak menjaga kesihatan diri kita. Okey. Jadi mestilah kita menjaga kesihatan diri kita agar penyakit yang berbahaya itu, contohnya seperti taun, cerik-berik, kurap, kulat timbul dekat jari kaki. Jadi kenalah kita menjaga kebersihan diri kita. Bersih kaki sebelum masuk ke rumah. Bila dah main bola sepak dekat luar, okey, jangan keluar rumah tak pakai slipper. Tu tak boleh lah. Okey. Okey. Jadi kuman ini adalah punca penyakit. Mesti kita kena jaga diri kita. Jadi hayati perbualan di bawah. Okey, nanta, apakah itu kuman? Kuman ialah organisma kecil yang menyebabkan penyakit. Adakah kuman bahaya? Ya, kuman amat bahaya. Kuman tak nampak. Dia satu organisma, makhluk yang kecil, yang boleh menyebabkan penyakit. Ia tak nampak. Dengan mata kasar kita pakai spek dengan mata kasar kita, ia memang tak nampak. Tetapi sekiranya seseorang itu dia expose dengan kuman, banyak sangat kuman di sekeliling dia, dia boleh menyebabkan penyakit. Demam, bersin, batuk, selesema. Itulah yang bahayanya bila kita ini dekat dengan kuman. Sebab itulah kerajaan sekarang menyarankan bila kita keluar rumah, kita pakai pelitup muka. Okey, kita pakai glove.
kita pakai hand sanitizer. Okey, kena ada social distancing, kena ada jarak. Okey, antara awak dengan yang lain tu kena ada jarak. Tak boleh duduk close, tak boleh ada kontak rapat, tak boleh bersentuh. Okey, kalau macam virus COVID-19 ini, dia terjadi dengan sentuhan. Dengan percikan awak punya batuk tu tak tutup dengan hidung. Jadi terpercik dekat kawan awak. Kawan awak pula duduk dekat dengan awak. Tak lakukan social distancing 1 meter daripada awak. Okey. Jadi bila dah terpercik tu, kuman tu, kena awak. Lepas tu berjangkit pula. Awak balik rumah. Sentuh mak ayah semua-semua dekat rumah. Kat rumah memang kita akan sentuh barang, sentuh tangan, sentuh bahu kan. Dekat rumah kan. Sebab rumah kan, rumah kita rasa selamat bila berada di rumah. Jadi bila dah keluar tu, dia expose dengan orang. Contohnya pergi LRT, okey, sentuh orang ni, sentuh orang tu, sentuh orang ni, sentuh orang tu. Jadi boleh expose dengan awak dengan wabak yang tersentuh sekarang ni, iaitu wabak COVID-19. Iaitu yang memang bahaya, yang memang patut awak jaga. Okey? Itunya. Okey. Jadi bagaimana kita nak elak daripada kena COVID-19 ni? Kita kena jaga kita lah. Kita kena jaga diri kita. Kita kena jaga pemakanan kita. Jangan makan makanan yang terdedah kat luar sana. Dan jaga jarak kita dengan orang yang lain. Contohnya kita naik kenderaan yang public kan. Kenderaan LRT ataupun bas. Kena jauhkan dengan jarak kan antara satu sama lain. Okey? Dan juga kuman ini amat berbahaya. Dan sekiranya kamu expose dengan kuman ni, boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Misalnya penyakit demam, batuk sela-sema, kurap, lagi gatal, kulat, taun, syirik-berik. Itu yang bahayanya. Okey, bagaimanakah kuman merebak? Kuman merebak melalui sentuhan dan udara. Kuman itu merebak melalui sentuhan dan udara. Sentuh pada tempat yang kotor dan udara yang tercemar. Okey. Kalau macam dekat kilang-kilang tu, kilang-kilang perabot ke apa tu, berkupu-kupu dengan kumannya. Sebab itulah pihak kilang dia kena ada lesen. Lepas tu dia akan ada penapis bagi asap yang keluar daripada kilang tu. Lebih lagi kilang kimia kan, keluar berkupu-kupu bahan kimia yang keluar daripada terowong asap tu. Itu yang bahaya tu. Itu yang boleh merosakkan awak punya organ pernafasan. Bahkan kuman juga turut merebak pada kediaman-kediaman orang awam di sekeliling tu. Kuman juga merebak melalui makanan dan minuman yang kotor. Okey, kalau kita lihat kan, cikgu pernah duduk di pantai dalam. Kawasan pantai dalam tu penuh dengan makanan-makanan yang terdedah, yang tidak tutup dan terbiar macam tu je. Lepas tu orang datang nak beli makanan macam ni. Makanan pula nampak lazat-lazat. Rasa nak makan banyak. Tapi makanan terdedah. Jadi bagaimana tu? Jadi makanan yang terdedah itu, maka kamu kena ambil hati-hati dengan makanan yang terdedah tersebut. Kerana makanan yang terdedah itu boleh menyebabkan kamu akan mengalami penyakit, tercetusnya penyakit. Jadi kuman juga merebak melalui makanan dan minuman yang kotor. Okey, terima kasih Nata. Okey. Jadi terima kasih Nata atas info itu. Ni kata daripada seorang sahabat lah kepada kawannya. Okey. Jadi kuman ini merebak melalui sentuhan dan udara, juga merebak melalui makanan dan minuman yang kotor. Okey. Sebab tu bila kita makan, kita minum, okey, kita makan, kita minum, kita kena tutup dengan penutup. Contohnya air, kita minum sedikit, lepas tu kita letak balik atas meja, kita kena tutup balik dengan penutup dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim mencegahkan daripada wabak jatuh dalam air tersebut. Itu yang kita kena jaga tu. Tentang apa, Nabi sendiri mengajar kita bahawasanya bila minum air, kita letak balik di atas meja, maka kita kena tutup dengan penutup supaya tidak terdedah dengan wabak-wabak penyakit. Okey? Okey. Jadi inilah pentingnya kita menjaga kebersihan diri kita. Okey. Jenis jejak kuman. Mari teka penyakit yang disebabkan oleh kuman. Apakah penyakit yang disebabkan oleh kuman? Okey. Kita tengok sini.
Siang malam tersedak-sedak, selalu rasa gatal tekak, kadang-kala banyak kahak, jarang-jarang sekali yang tidak. Apakah itu? Itu adalah penyakit batuk. Okey, batuk, kalau kita batuk kita rasa gatal sangat kat tekak ni. Lepas tu doktor pun bagi ubat yang doktor akan tanya, awak rasa gatal kat tekak ni? That's mean awak penyakit batuk lah. So, bila dah batuk lama, terjadi benda yang serius lagi. Okey. Batuk pula keluar kahak, berdarah, itu lagi lah serius. Okey. Acu-acu bersin sentiasa. Hidung berair itu tanda mula. Sapu tangan guna sentiasa. Halang kuman merebak ke udara. Apakah itu? Itu adalah bersin. Garu sini, garu sana. Gatal badan amat terasa. Kebersihan diri penting dijaga agar badan bersih sentiasa. Apakah itu? Itu adalah penyakit kurap. Okey. Jadi penyakit kurap ni rasa gatal, penuh cala tangan bercala kulit badan awak tu dengan gatalnya. Okey, dengan gatalnya badan awak tu dengan kurapnya. Okey. Sebab tu kena jaga kebersihan. Ada satu penyakit tu kurap ular orang panggil. Kurap ular tu bila berlaku dekat contohnya dekat tengkak awak ni, dia meleka daripada tengkak awak daripada hujung ke hujung. Lepas tu rasa panas sangat. Sebab kurap ular tu dia dan bila dia mencekik awak punya tengkak tu, tu yang sangat bahaya tu. Sebab tu kena jaga kebersihan. Collar baju sekolah, collar baju t-shirt kena bersih. Ni kurap ular dekat bahagian tekak ni. Kalau kurap ular ni dekat perut, dia ikat perut awak tu. Maknanya dia menjala daripada tekak ni pada hujung sini, dia menjala sampai ke sini. Itu yang bahayanya. Jadi kita adalah ubat dekat klinik yang kita tu kita akan sapu. Tapi bila kita tak sapu apa, dia akan jadi macam merah, lepas tu panas. Lepas tu dikeli mencekik awak tak boleh bawa maut. Okey. Sebab tu kita kena jaga kesihatan diri kita. Jauhkan daripada kena kurap, gatal, batuk, bersin tu, demam, semua kita kena jaga. Kita kena jaga kita. Kita kena berada di rumah, kita tak boleh expose to the kat luar dengan public people outside there. Kita tak boleh expose dengan orang-orang di luar sana. Okey. Dan elak penyakit. Hanis dimasukkan ke ward hospital. Hanis sakit apa? Dia berkata, saya sakit perut. Semoga cepat sembuh. Dia diserang cerit berik kerana keracunan makanan. Subhanallah. Jadi makanan yang kotor itu, yang terdedah, yang lama, yang dah basi, dia pun tak sedar benda tu dah lama, dah basi, dah belendar dah, tapi dia makan juga. Contohnya nasi dagang kan. Nasi dagang kuah ayam percik kan. Okey, bila dah nasi dagang kuah ayam percik tu kan, dia nampak sedapnya nasi dagang kuah ayam percik. Lepas tu dia tak nampak lendar pun. Lepas tu dia pun makan je. Dia makan tapi bau tu lain lah. Tapi rasa tu memang rasa macam terlapar sangat lah. Memang sangat lapar lah nak makan ayam percik tu. Lepas tu 2-3 hari lepas tu, dalam berapa jam, 2-3 hari lepas tu dia mengalami cerit berik selama 2-3 hari selepas tu. Jadi dia kena jaga kesihatan diri dia. Dia kena pastikan makanan yang dia ambil tu bagus. Okey, sebab itulah bila kita tahu kita punya masalah khusus, kita ni ada masalah, sukar untuk mencerna, sukar untuk melakukan perkumuhan, maka kita kena ambil minuman, contohnya minuman susu, untuk supaya pencernaan itu bagus. Okey. Untuk menjaga kebersihan diri, kamu perlu apa? Cuci tangan sebelum dan selepas makan. Bila kita dah sudah makan, selepas kita makan, kita kena cuci tangan kita dengan bersih. Dan tutup mulut apabila batuk. Tutup mulut kita apabila batuk. Dan mandi setiap hari. Dan kita mandi setiap hari. Dan gunakan sapu tangan apabila bersih. Guna sapu tangan apabila bersih. Mengapakah kebersihan diri penting untuk mencegah penyakit? Dengan kita menjaga kebersihan diri itu adalah satu langkah kita mencegah penyakit berjangkit menimpa kita. Okey, cikgu ulang. Okey, bila kita guna tualan yang bersih, pakaian yang bersih, makanan yang bersih, minuman yang bersih, kita menjaga kebersihan diri kita. Sebab tu kita kena menjaga kebersihan diri kita. Mandi setiap hari, cuci tangan sebelum dan selepas makan, tutup mulut apabila batuk, gunakan sapu tangan apabila bersin. Okey, di sini pula dia ada satu soalan uji diri. Okey, satu soalan uji diri. Kita lihat di sini. Lengkapkan silang kata di bawah. Kuman merebak melalui sentuhan atau udara. Okey.
ambil pen biru lah. Okey. Sentuhan atau udara. Okey. Seterusnya, penyakit kulit menyebabkan badan rasa gatal. Tutup mulut apabila bersin. Banyak soalan nak kena buat ni, supaya awak faham tentang cikgu bincang tentang kuman ni. Kuman ni adalah organisma kecil yang boleh membawa penyakit dan ia sangat bahaya. Okey, cuci tangan sebelum makan. Dan tutup mulut apabila batuk atau bersin pun boleh. Okey, atau bersin. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada soalan yang akan dipaparkan di hadapan anda nanti. Okey, itu soalan yang pendidikan kesihatan tahun 1. Iaitu kuman kuman. Okey, kita buat soalan ini sama-sama. Apakah itu kuman COVID-19? Kuman adalah organisma kecil yang menyebabkan penyakit dan ia sangat bahaya. Okey. Ada orang yang telah meninggal disebabkan kena COVID-19 ini. Adakah kuman itu bahaya? Ya. Adakah kuman boleh dilihat dengan mata kasar? Tidak. Tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Mata awak tu tak boleh dilihat. Tapi dia menggunakan alat. Satu alat. Alat sains lah untuk melihat kuman tersebut. Bagaimanakah kuman merebak? Melalui senyuman ke? Sentuhan dan udara. Yes, sentuhan dan udara. Okey. Kuman juga merebak melalui makanan yang kotor. Kuman boleh menyebabkan kita sakit. Jika kamu kerap membasuh tangan, adakah kuman berada di tangan kamu? Ya. Sorry. Okey, cikgu ulang ni. Cikgu dah terkoyak-koyak. Jika kamu kerap membasuh tangan, adakah kuman berada di tangan kamu? Tidak. Okey, bila dah basuh tangan, taklah. Okey. Kuman boleh dilihat melalui mikroskop. Okey, penyakit bawaan kuman iaitu demam. Okey. Seterusnya, antara berikut yang manakah bukan jenis kuman? Kulat kuman, virus kuman, sanitizer. Sanitizer itu adalah bahan yang mencegah kamu. Okey. Kesal tidak menjaga kebersihan itu mudah jatuh sakit. Okey. Sampai di situ